ini kelebihan yang ada pada bumi kelahiran Rasulullah SAW. Okey, ganjaran 100,000 kebaikan di tanah haram ini disebut dalam kitab Bughyah At-Tullab. Perbincangan ulama pendapat mengatakan kelebihan 100,000 itu merangkumi seluruh tanah haram. Sempat semua. Kalau kita sebut Taman Meru ni, mana kawasan yang dikira Taman Meru lagi? Itu maksudnya. Kalau 10 km lagi, itu dikira masih tanah haram. Macam tu. Merangkumi seluruh tanah haram Mekah berdalilkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW diisrakan, baginda berada di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni anak Abu Talib, sepupu Rasulullah. Tuan-tuan ingat dah yang isu baru ni ingat? Isu Sa'don tu. Ini dah. Ni Ummu Hani ni. Kan? Tak tahu tak? Tak tahu tak apa. Tonton bagus sungguh, tak beritahu hai orang langsung. Okey. Yang bercerai patah amin tahu? Tak tahu Allah. Bagus tuan-tuan. Kalau di rumah tak ada TV ke apa? Okey. Baik, itu Ummu Hani cerita dia, panjang cerita dia, tak apalah. Bukan di dalam Masjidil Haram. Okey. Di rumah Ummu Hani, bukan dalam Masjidil Haram. Ulama menjelaskan bahawa Masjid Haram yang dimaksudkan dalam ayat tersebut merujuk ke berkatan barakna haulahu. Yang Tuhan sebutkan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Yang kami berkati di sekitarnya, itu kepada tanah haram. Alright. Jadi yang saya sebut tadi lah, kalau semayang di hotel pun dikira masih 100,000. Tapi tuan-tuan digalakkan ke Masjidil Haram. Kecuali cocok panas sangat ke ataupun uzur ke apa, baru boleh lah. Ataupun mungkin kadang-kadang tuan-tuan dapat hotel ni maktab tu jauh, 1 kilometer, 1,5 kilometer, dan jauh. Jadi nak pergi Johor tu, tuan-tuan tahu buat yang baru ni, dia punya kepanasan dia memang panas sungguh lah. Jadi kalau rasa uzur apa, tak apa. Pergi maghrib, isya, subuh, okey lah. Itu maghrib tu dia dah mula ni sikit lah. Okay. Zuhur asar ni kadang dia tak pergi tu. Orang kita cerita gitulah, tapi kalau tuan tengok orang India, Pakistan, jemaah haji dia punya maktab dia, tempat dia duduk tu, saya ingat sini mau ke bawah sikit dekat bank Islam kan, sini jalan kaki lah. Satu dia perkuat tuan. Jenis tu jenis tenaga dia kuat, tak macam kita. Dia pun jenis makan roti lah, dia pun tak makan beras. Kita banyak makan nasi lemah, tu yang jadi lemah kan. Dia makan gatuk ataupun gandum ni pun tak ni juga, tapi dia punya ni lain. Tu yang jadi kita slow sikit, tapi ada yang okey, tapi dia berjalan kuat dia. Lepas tu bukan pergi duduk Zuhur balik pula, sehari asar pergi pula nak dapat tu langkah tu kan. Kita ambil bertenang saja. Kalau ada masalah apa-apa, sembahyang ya di bilik lah. Yang kita selalu pesan gitulah, sabar macam tu lah. Goreng ikan kering pun sabar je. Balik kurus lah, turun sabar je lah. Okay. Tiada waktu yang ditegah melakukan salat di tanah haram ni. Kalau kita ada waktu, tapi di tanah haram ni waktu tahrim, waktu yang diharamkan salat sunat, kecuali di tanah haram. Selepas salat sunat subuh sehingga waktu syuruk, ini tak boleh. Tapi tanah haram tak ada masalah. Selepas waktu syuruk sehingga naik matahari, waktu duha. Ketika rembang gelincir matahari, kecuali hari Jumaat. Selepas solat asar sehingga terbenam matahari. Masa kekuningan matahari sehingga terbenam matahari. Ini tempat-tempat yang diharapkan sembahyang sunat. Melainkan bersebab, itu masjid, sembahyang jenazah nak sembahyang selepas asar. Boleh lah, tak masalah. Tapi saya saja nak sembahyang sunat, tak boleh. Lepas subuh saya saja nak sembahyang sunat, tak boleh.
Kalau kita nak qada, boleh lah. Nak qada subuh. Nak qada sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh kita nak qada subuh. Boleh lah. Pasti dia ada alasan dia. Tapi saja nak sunat tak boleh. Tapi di Mekah tuan-tuan buatlah waktu apa pun. Tak ada jadi satu halangan. Dia tak ada waktu yang diharamkan. Kalau di sini habis sembahyang fardu subuh berjemaah, lepas tu tuan-tuan bangkit sembahyang subuh qada. Orang pakat tengok. Pasal benda ni tak berlaku. Jadi semua tengok. Dalam duk la ilaha illallah, la ilaha, tengok. Pasal dia play. Jadi tuan-tuan nak qada balik rumah. Tidak jadi. Di tanah haram tuan-tuan buatlah bila pun. Tak ada siapa nak tengok, tak ada siapa nak halang, kerana dia tidak ada waktu tahrim. Sini ada. Itu istimewa dia. Okey, ini tempat-tempat yang mustajab doa dalam Kaabah. Yang ni memang tak boleh nak masuk lah kan. Hijr Ismail muntazam. Tapi kalau Hijr Ismail ni dia pun sebahagian daripada kawasan Kaabah, tapi nak masuk lah ni payah sikit lah. Dia bukan payah, dia ada peraturan-peraturan dia. Ni yang lengkok tu. Lengkok tu dia asalnya, kalau tengok sejarah dia, asalnya di kawasan Baitullah. Tapi kalau tengok sejarah pembinaan dia, Nabi dia runtuh Baitullah ni masa zaman dia, masa usia tu tak jadi Nabi lagi, baru 35 tahun usia dia. Jadi dia ambil kata sepakat, kita runtuh Baitullah ni kerana dia dah lama. Ada yang pecah kerana perang, dia perang lah masa dulu. Jadi runtuh semula dan dibina di tapak yang asal. Itu cadangan asal. Dan Nabi nak dana dia aku nak daripada yang halal. Maksudnya tak mau cukai-cukai yang daripada pelacur, untung judi, Nabi tak mau. Pasal dia pun ni jahiliah. Dia betul dia apa? Masa tu jadi aku nak yang bersih, yang hasil ampa meniaga. Okey, setuju. Dapatlah dana dia. Bina lah. Dia punya arkitek dia orang Rom, nama Begum. Dia punya arkitek lah. Yang design semua naik lah. 15 meter lebih kurang tinggi lah. Kalau tuan-tuan biasa pergi boleh tengok lah. Lepas tu bina. Sebelah dia tu sampai separuh habis dana yang bersih ni lah. Adalah dana-dana hasil pelacuran, judi. Nabi tak mau lah. Tak mau, separuh je lah. Takat ni je lah. Jadi sebab tu bila tuan-tuan tawaf, tak boleh sentuh Baitullah, tak boleh sentuh Hijr Ismail. Kerana dia juga adalah Baitullah. Ataupun tuan-tuan lintas ni, masuk sak kat ni tuan-tuan. Pergi sampai sana. Masa tawaf tu. Kalau tuan pergi umrah tuan-tuan, lintas sak pusing sini. Lepas tu lintas, tak pusing sana. Tuan-tuan balik awal, ada di bilik awal lah. Orang kata, awal haji tawaf. Hampa tak kerti. Orang masuk ke tepi tu, potong. Dia yang tengih sebenarnya. Okey. Tu tak boleh ni. Sini dia berpagang dah pun ni serta dia berpagang. Semua dia kawasan Baitullah. Jadi bila tawaf nanti tak boleh sentuh Baitullah, tak boleh Syazarwan ni, dan tak boleh sentuh Hijr Ismail. Itu dia. Sejarah dia lah. Lebih kurang tinggi kot, lebih kurang lah. Dia punya binaan dia. Tapi kalau tuan masuk dalam tu, macam duduk Kaabah, tapi nak masuk payah. Dulu senang. Sekarang ni masalah sikit. Lepas tu Multazam ni antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Kecil je. Tapi situ yang mesti. Tapi tak mesti situ. Di belakang dia pun boleh belakang dia. Tu Multazam, kita duduk sini. Bukan mesti kena pegang Multazam tu, tak mesti. Itu nak masuk pun payah. Macam mana nak pergi? Nak kucuk Hajar Aswad pun, ya Allah Tuhan. Kan? Kalau badan tak larat, sudah, tak usah lah. Tengok daripada jauh. Kalau badan gagah-gagah, boleh. Kalau lembek tu, dah. Kain ihram pun duduk bawah perut, dah tu. Kalau pergi tinggal kain ihram, keluar sejuk. Mana kain? Tak boleh, tak usah. Dia bukan wajib pun, sunnah saja. Tapi kalau ada peluang, try lah tengok. Mudah-mudahan sikit, try. Pasal dia bukan jenis bagi macam orang bagi kedai wangi kan. KFC. Dia bukan jenis tu. Semua jenis. Kita jenis macam tu. Tapi sebenarnya Saudi dia boleh buat. Dia boleh buat macam tu. Kalau dia nak masuk Hijr Ismail pun dia boleh tutup bubur tempat tu macam JKR tutup jalan tu. Yang ni pun dia boleh buat. Nak tawaf, kena masuk ke tepi ni. Bubur dia punya tu.
Kon tepi tu masuk. Semua boleh dapat. Tak payah ni. Gini kita cadangan orang kampung. Macam tu lah. Dia tak dengar. Kalau dia dengar 2 tahun duduk dalam tuan. Komplain kerajaan dia. Tapi cerita mudah dia macam tu. Betul tuan? Kalau tidak susah. Allah. Saya pun 3 kali. Banyak sejak-sejak dulu. 3 kali dia dapat. Teringin nak pergi tapi tu. Allah sampai dekat. Gaya nak pegang. Tapi kalau dia dah pegang yang kelambu dia. Boleh lah. Jangan lepas. Tandang sikit-sikit. Peduli apa. Apa hal. Dia bukan nampak. Tandang ni. Lock lah gitu. Boleh dapat. Allah. Ada batu macam refleksi gitu. Ada lekut. Berapa belah tak tahu tapi lebih kurang gitu lah. Dapat dah. Allah Rabbi. Kadang kita fikir macam tu lah. Mana dia boleh? Kalau dia buat sistem tu, boleh. Orang kan seorang-seorang. Polis tu jaga, okey. Sama masuk, seorang-seorang. Semua dapat. Kalau tidak, tunggu astarab. Imam baru asap, dia bertepi dah. Nampak ya? Ada sunnah aja. Kalau tu tengok ada satu daripada viral, jemaah umrah daripada Kuala Lumpur. Dia tendang-tendang tak betul orang kita. Dia bawa isteri, dia pergi ramai. Isteri dia ramai lah. Harap himpit. Dia tolak tendang. Tak betul macam tu. Dia tak mengaji tu. Dia tak boleh. Tak dapat sudah tuan. Okay, ini 3 tempat lah. Ada lagi sebenarnya. Belakang makam Ibrahim tu pun juga tempat mustajab. Tapi jangan belakang dia. Kalau belakang betul-betul memang dia jijak lah tuan. Belakang tu. Macam sini kan. Itu makam Ibrahim. Boleh lah. Allah. InsyaAllah ini tempat mustajab. Cuma dia bagi masa itu ataupun lambat. Itu saja. Pulang ke kita lah. Kalau kita cepat buat perintah Tuhan, cepat dia bagi. Kita pun lambat, dia azan pun dia tengok Hindustan lagi, aku bagi lambat lah. Itu, ya. Nabi tu pasal apa dia cepat? Doa dia cepat. Tu pun lambat je ada doa. Pasal dia tak pernah engkar perintah Tuhan. Itu saja tuan. Itu sebab tu kita doa, aku pergi tempat mustajab. Pasal apalah tak dapat lagi doa ni. Nak dapat macam mana? Kita lambat. Okay, nak masuk Kaabah tu memang tak boleh lah. Kalau tuan-tuan masuk Kaabah kena jadi Perdana Menteri lah. Baru boleh. Baru dia bagi. Tu pun kadang tak bagi juga. Tengok Perdana Menteri macam mana. Contoh itulah. Tapi banyak yang masuk. Tun Mahathir tu semua dia bagi masuk. Pembesar. Raja lagi lah. Tuan-tuan dipilih jadi raja, boleh masuk. Takat Raja Gopal dia tak boleh. Okay. Ini tempat-tempat mustajab doa lagi. Bukit Safa, Bukit Marwah. Sampai doa je tuan-tuan. Jangan bagi peluang. Masalah tempat sa'i, Arafah ini lagi hebat kan. Sepanjang-panjang wukuf, doa je. Minta je. Muzdalifah, sepanjang masa bermabit Muzdalifah nanti. Di Mina sepanjang-panjang hari nahar. 10 tu. Dan juga hari tersyek. 11, 12 dan 13. Jamrah, Sughra, Wusta, semua doa je. Minta apa juga yang Allah Ta'ala yang kita nak, minta. Tapi bersesuaian tuan-tuan. Tuan-tuan pula sini maklum. Minta yang sesuai dengan kita. Bagi sihat, anak beranak sihat, bagi hidayah, bagi ni. Nak minta lain pada itu tak boleh lah. Kita minta, ya Allah Tuhanku, jadilah aku pengarah SPRM. Tak boleh lah. Kalau kita dah pencin kan. Tak pencin pun tak bagi. Malaikat kata merapu, yuk, duduk lenjam dah. Itu. Minta bagi sihat, bagi hidayah, bagi apa. Minta. Tu yang kadang-kadang dia dengar kita nak pergi, jiran dengar nak pergi Mekah. Dia kata boleh tak? Kafiah nak bagi doa, tolong doa boleh. Dia tak pergi. Dia hantar doa kat kita. Tak apa. Kafiah tulis. Nanti bagi tahu kat saya. 4 kajang doa dia. Okay. Kita pendek lah. Dia 4 kajang. Okay. Sejarah Kaabah dan juga Masjidil Haram. Wal Baitul Ma'mur, demi Baitul Ma'mur, surah Tur ayat 4. Okey, Al Baitul Ma'mur adalah tempat ibadat untuk malaikat di langit sama seperti Kaabah di bumi lah. Okey, kedudukan Kaabah selari dengan Baitul Ma'mur, iaitu di bawah Arash selepas langit yang ketujuh. Ini semua dalil-dalil lah. Maksudnya Kaabah ni di tengah-tengah bumi kan. Dia duduk tengah-tengah. Dan kalau tengok sini, naik ke Baitul Ma'mur. Okay, ini semua perkara-perkara alam ghaib yang hanya diketahui
oleh Allah Ta'ala buka pada para Nabi lah. Nabi cerita benda-benda ni. Dia naik Isra Mi'raj tu, khas begini. Walaupun Isra Mi'raj ni, banyak juga di kalangan orang kita tak percaya. Kan? Di kalangan zaman Nabi turun dulu pun dia murtad. Dia Nabi turun dari Isra Mi'raj, turun, berdiri atas Bukit Safa. Dia turun tu rumah Hani ni, rumah Hani tadi. Rasulullah berkata, aku malam tadi di Isra dan Mi'raj. Sekarang aku nak cakap, nak berkata ke penduduk Mekah, rumah Hani runtun jubah Nabi. Jangan ya Rasulullah, nanti kamu akan diapa-apakan oleh mereka. Tak, aku kena cerita, kerana benda ni berlaku pada aku. Pergi, orang kumpul. Abu Lahab tengok, apa benda pula Muhammad ni nak cakap ni. Itu dia ni dah. Dia cakap, oh, dia tepuk tangan, menari, kerana tak percaya. Hak yang beriman pun murtad, tak percaya. Betul ke Muhammad ni? Padahal beriman dah 10 tahun dah beriman, tak percaya. Tu dia pergi jumpa Abu Bakar, jumpa Sayyidina Abu Bakar, nak cerita pada Sayyidina Abu Bakar, nak ambil Sayyidina Abu Bakar ni sebagai tagan dia. Kalau Abu Bakar tak percaya, memang Rasulullah penipu. Pergi jumpa Abu Bakar, ni hantar dengar cerita kawan hang tu dia Isra Mi'raj malam tadi, sekian. Kata Sayyidina Abu Bakar, Muhammad ni dia bukan pernah bohong. Tak pernah bohong dalam hidup dia. Kalau dia naik tinggi lagi pada tu, aku percaya. Pasal dia tak pernah bohong. Tu bagi gelaran dia As-Siddiq, yang sangat-sangat benar. Hari ni pun banyak juga, cuma dia tak berani bercakap. Tapi ada, saya baca satu artikel tu, dia kata Isra Mi'raj ni mimpi khayalan Nabi di alam nyata. Dia buat statement khayalan Nabi di alam nyata. Ni macam ni dia khayal. Duduk macam ni, dia khayal naik ke langit. Dia anggap gitu. Bukan khayal lah. Tak ada ayat-ayat Quran gitu. Khayal ni makna duduk, pergi merata KLCC, gitu. Pergi sampai Menara Kuala Lumpur. Dia pergi betul. Sebab tu pergi roh bi'abdihi, roh dan jasad. Ni pergi macam ni, naik. Walaupun ada ulama kata pergi roh saja, dia duduk di bawah, tapi kebanyakan roh dan jasad. Macam kita pergi KLCC ya, kita boleh tengok, oh macam ni. Kalau kita mimpi lain. Duduk di Meru ni, mimpi pergi Menara Kuala Lumpur. Kita mimpi yang malam. Pasal apa pendek sangat Menara Kuala Lumpur ni, padahal dia tinggi. Pasal kita bukan mimpi, merepek. Tu je lah. Tu yang mimpi naik, pendek sangat aku naik. Padahal dia cakap dinding bilik dah. Itu. Ni realiti berlaku. Tu panggil alam-alam ghaib yang hanya Tuhan bagi pada baginda saja. 70,000 malaikat beribadat setiap hari di Baitul Ma'mur. Ini dia punya binaan dah pada zaman Abdullah ibn Zubair. Ni binaan zaman Hajjaj As-Saqafi. Kemudian ni lah kerajaan Umayyah Abbasiyah. Okey, ini Kaabah. Okey, satu berkenalan dengan Kaabah. Kalau tuan-tuan biasa pergi lagi, satu penjuru Hajarul Aswad yang nombor 1 tu, yang ada betul lah, dia pun 3 meter ya tinggi dia. Macam ni lebih kurang. Boleh tahan juga lah, muka dia besar. Lepas tu dia kita masuk kucup dalam tu. Kadang dia buh minyak wangi, selalu dia buh lama-lama, dia buh minyak wangi. Pasal ada jenis-jenis bila dia kucup, lepas tu dia ambil kain ihram dia, dia lap, ambil berkat. Lepas tu kita pula masuk kucup, pitam dalam tu, tak mangkit dah. Jenis-jenis dan yang tu, tu yang dia sapu. Sekejap lagi dia sapu minyak wangi. Tu Hajarul Aswad. Starting point untuk bermulakan Kaabah, takwaf. Lepas tu penjuru Iraqi yang nombor 2 tu, dia menghadap Iraqi, penjuru Syami, dia menghadap ke Syria, Syam dan Yamani, iaitu Yaman. Kemudian penjuru Hajarul Aswad. Okey, kemudian Hajarul Aswad nombor 5, nombor 1 penjuru Hajarul Aswad lah. Okey, nombor 5 Hajarul Aswad tu sendiri. Kemudian nombor 6 pintu Kaabah. Kemudian 7 Multazam antara Hajarul Aswad dengan pintu dia. Lepas tu 8 Maqam Ibrahim. Yang ni tuan-tuan pergi explore tengok apa benda dalam dia tu. Pergi tengok. Dia tak jauh pun daripada Baitullah tu. Tengok tapak kaki dia. Lebih kurang lah, saya ingat saiz 6 kot slipper. Lebih kurang.
Tahan lah. Tak ada dulu daripada serta umat-umat dahulu tinggi-tinggi pokok nyok tu. Mana saiz kita je, saiz 7, 8. Itu ya. Cerita karo buat bid'ah betul. Oh tinggi pokok nyok jenuh jalan. Dia usia dia panjang dulu. Umat Nabi Nuh ni usia dia panjang. 950 tahun. Dia seru kaum dia pun 350 tahun. Umur dia panjang. Dia sama aja. Lebih kurang kita aja. Tapi usia dia Tuhan bagi panjang. Kita umat Muhammad ni usia dia bagi pendek. Tapi amalan berganda. Nampak tuan-tuan buat adil dia. Umat dulu usia panjang. Tapi amalan dia satu-satu lah. Dua-dua lah. Kita usia pendek. Tapi amalan berganda. Hari Jumaat saja pun ganda pahala. Tak usah serta hari Ramadan. Ramadan lagi dahsyat lah. Dia bagi Lailatul Qadar 83 tahun. Tu umat Muhammad. Tapi usia pendek. Tak panjang. Tak sampai 950 tahun. Kalau tuan-tuan daftar macam Tuan Haji cakap daftar hari ni 150 tahun. Kalau tuan-tuan daftar umur 50, umur 200 baru pergi. Umur 200. Unta pun kejut. You mai 200. Gitu. Dia pun tak kenal ni unta ke ayam ni. So daftar, suruh anak-anak kita yang dah kerja apa sikit, daftar. Nak ambil tahun dia tu. 150 tahun tu. Kalau 2024, campak 150. Nak kira minta reti dah punya banyak kan. Tak apa, ambil dulu. Daftar 1,500 kot lah ni. Deposit dia. Lepas tu dia beritahu nak pergi lah. Pelan-pelan. Suruh dia masuk sikit. Sampai 30,000. Ambil bajet lah ni, bajet 30,000. Senang. Kalau apa-apa berlaku pun, kita ada pegang lah. Kalau kita bajet 13,000, kita takut nanti mana tak tahu kot kena nanti. Ambil sampai simpan 40. Lambat lagi. Kalau 150 tahun lagi, RM1 sehari, dan. Simpan 100. Boleh potongan gaji kan. Gaji potong, dia potong kot ni. Gaji potong, dia ambil kat sini. Dia masuk. Pasal apa gaji aku tak masuk? Duk jolok keluar, masuk, dia masuk. Okey. Dia satu benda ni tuan, dia kena istiqamah betul. Kalau tengok orang yang ekonomi ni, dia kata kalau satu benda kita nak pergi, jangan usik. Jangan usik. Susah macam mana pun, jangan usik. Baru boleh. Kalau susah sikit ya, tabung haji ada. Simpan 300, bawa pula 600. Memang tak cukup sampai kiamat, tak boleh pergi. Itu cerita orang ekonomi lah. Jadi benda yang memang kita nak pergi ni, jangan usik lah. Susah macam mana pun tak apa. Hari ni kita makan lauk tak sedap sikit tak apa. Janji yang ni jangan usik. Baru boleh pergi. Kalau kita usik juga, saya nak usik pula. Sampai ke sudah. Tambahlah ni boleh keluar pakai bank rakyat, bank Islam. Dulu tak boleh. Tuan ingat tahun 90-an, tahun 18, 90-an, dia bagi keluar sekali ya setahun. Lepas tu dia longgak sikit, setahun 2 kali. Payah lah. Lah ni boleh. Yalah, maklum lah. Tak boleh komen banyak pula. Sini kena ban lagi. Okey. Kemudian Multazam Makam Ibrahim Pancur Emas. Nombor 9 atas yang. Pancur emas ni memang buat daripada emas lah. Emas betul. Yang ramai tuan. Kalau ada masa, boleh khabar ambil, naiklah. Kalau dah lah. 10 kawasan Hijri Ismail ataupun Hatim. 10 lah kawasan dia tu. Kemudian Syazarwan. Syazarwan ni yang ni tepi ni. Kalau tuan-tuan pergi tengok ni, dia punya kaki dia ni. Dia punya kaki tu. Tu dipanggil Syazarwan. Dulu zaman panggil Rasulullah SAW, sebelum dia jadi Nabi, dia pabuh pagang. Lepas tu runtuh, ada buat bin Adi, ala ni bawah Syazarwan. Okay, batu nampak ni. Tu pun tak boleh. Tuan-tuan nak tawaf, jangan dekat dengan dia. Ambil jauh sikit. 3 lah. Tak boleh sentuh Syazarwan, Baitullah dengan Hijri Ismail. Lepas tu kelambu Kaabah lah. Dia panggil kiswah. Kelambu tu yang hitam tu lah. Itu dijual. Dibuat. Di satu kilang, kalau tuan-tuan pergi Hudaybiyah, on the way nak balik, ada satu kilang kiswah. Buat. Kilang. Dia jahit kelambu Kaabah ni. Kalau pencen kita tak kerja apa, boleh pergi kerja di kilang ni. Semua tu emas tu. Yang tulisan ayat-ayat Quran tu, semua emas belakang. Hitam dia tu bukan hitam kosong. Kalau tuan-tuan pergi tengok betul-betul,
Dia bukan hitam kosong, dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita nampak daripada jauh nampak hitam. Tapi kalau kita pergi dekat-dekat, oh. Tu tulis. Tu jahit tu 8 Zulhijjah dia akan buang, bukan buang. Dia tukar ganti yang baru. 8 Zulhijjah ni jemaah haji semua pergi ke Arafah. Jadi masa itulah depa senang pasang. Bukan daripada langit, bukan. Bukan malaikat turun wajah rendah pasang dah. Depa pasang sendiri. Sebab tu jangan tertipu. Kalau dulu dah ada skamer yang jual kelambu Kaabah. Yang tertipu. Depa potong masa bila pun tak tahu. Sebab tu kadang-kadang dia simpul naik supaya orang tak boleh ambil. Kadang-kadang masa dia tukar tu ada. Dia jual sak-sak ni 10 rial, 20 rial. Tapi dia tengok orang. Boleh tengok pakcik ni tak boleh makan ni. Ni memang kedekut tak hidup masin ni, payah. Okey. Dia pergi jumpa makcik. Makcik buat apa kat Malaysia? Makcik meniaga. Meniaga nasi lemak, kuih. Ni dia punya pelari. Nak beli. Berapa? 20 rial. Beli ni orang kita. Asyik balik. Bubuh bawah. Nampak tu? Bubuh bawah tikak tu dah. Bawah. InsyaAllah. Orang lalu lalang tak berhenti. Gitu lah. Melengung makcik ni. Pasal apa lalu lalang tak berhenti? Memang tak berhenti lah. Itu je lah. Belilah 20 rial. Nanti saya ingat dalam ni ada kot amalan-amalan khurafat. Yang disebut, yang dibuat. Tapi orang kita tak buat lah kot. Dulu banyak buat. Ambil tali kemah Arafah. Untuh kemah. Potong tu. Ambil apa ni, pasir Arafah buat balik. Bagi anak pijak, cucu pijak. Satu boleh dapat pi Mekah dengan pijak pasir Arafah tu. Padahal tabung haji sekupang tak masuk. Apa yang mampu yang tak boleh pi. Gitu sekata. Tapi orang kita faham gitu. Lepas tu nak bagi tasahur. Pijak Arafah, pasir pada Arafah ni supaya jadi tasahur anak dia. Tak tasahurnya. Nak bagi tasahur ni senang ya. Buka baju, seluar, lalu tengah pekan. Memang masyhur. Itu ya. Tak payah pijak kelambu ni. Kalau tuan nak tengok sebahagiannya, Museum Islam. Dekat masjid negara belakang tu, ada dah kelambu dia. Okey, tapi kena masuk bayar lah. Okey, kemudian sejarah Kaabah Mizharan juga. Okey, satu rumah ibadat yang pertama didirikan di muka bumi. Kemudian binaannya daripada batu yang diambil daripada 5 buah gunung, iaitu Jabal Lubnan, Turzyata, Tursaina, Jabal Judi dan juga Jabal Hira. Ni semua Jabal Judi ni kapal Nabi, bahtera Nabi Nuh tersadai. Ada sebut dalam Quran lah. Tersadai itu. Jabal Hira ni, Gua Hira, Tursaina dan sebagainya. Tursaina ni di asal dia lah. Kemudian telah dibina sebanyak 3 kali sebelum pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim. Pembinaan tersebut dibina oleh para malaikat, Nabi Adam dan juga Nabi Sis. Ini cerita asal dia. Baik, ukuran pembinaan oleh Nabi Ibrahim adalah tinggi 14 meter, panjang dia 12 meter dan lemnya lebar dia 11 meter. 15 meter ni sangat tinggi pada bumbung ni lagi. Pergi tengok sendiri lah. InsyaAllah. Doa apa Allah Ta'ala. Tak dapat Mekah tahun ni, pergi umrah pun tak apa. Mana-mana dah lah. Nak tunggu pergi Mekah dekat 30 tahun lagi nak pergi haji kan. Dah ada duit sikit-sikit, pergilah umrah tengok. Oh, macam ni lah. Okay. Kemudian, lepas tu pergilah habis selesai umrah, pergilah pegang. Contohan. Pergi pegang. Dah habis umrah tak apa. Selesai umrah. Kalau tuan pergi umrah, abah bergunting apa. Pergilah pegang tengok. Oh, ini ke makam Ibrahim. Pergi pegang Baitullah. Angkat boleh tak angkat? Asal boleh kot. Esok boleh main angkat. Pergi tengok. Baru ada explore dia. Kaabah dibina semula pada zaman Quraisy, iaitu ketika Nabi SAW berusia 35 tahun. Habis dibina Kaabah ni, dalam masa 5 tahun dia dah mula mengasingkan diri. Dia dah tak, dengan masyarakat dia dah kurang. Dia duduk pergi tu lah, Gua Hira tu, naik tu. Tapi tak sekerat macam dia mimpi tu. Lepas tu, usia 40, dia mimpi tu lah. Tu yang dia pergi ulang-alik Gua Hira. Ada masa, tapi kalau musim haji kau payah nak pergi kot. Kalau umrah boleh pergi. Gua Hira, naik tinggi, boleh tahan juga lah. Ataupun satu lagi Gua Sur, tempat dia
dia berhijrah. Ni kenapa musim umrah, musim haji ni kalut sangat kot. Musim umrah boleh lah. Tapi nak naik dah sejam lebih pun sampai. Okey, Masjidil Haram ini punya gambaran dia lah. Kemudian sejarah Masjidil Haram lagi pada peringkat awal zaman Nabi Ibrahim hinggalah zaman Quraisy bin Kilab, tok Nabi, bukan tok lah, moyang dia gitulah. Qusay bin Kilab, Kilab bin Mudrikah, sampai ke Adnan yang ke terakhir tu. Masjidil Haram adalah sebuah kawasan tanah lapang tanpa sebarang bangunan asal dia. Pada tahun 17 Hijrah, kawasan Masjidil Haram dipulaskan oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Kemudian diperbaharui oleh Osman, menantu Rasulullah. Umar, pak mentua dia. Pada tahun 26 Hijrah. Suatu kawasan yang meliputi Kaabah, Mataf, tempat tawaf dan ruang solat. Pembesaran berterusan dari semasa ke semasa di bawah penguasaan tanah haram hinggalah sampailah sekarang ni. Makin luar lah. Okey, tapi nak luar lagi tak nampak, tak pernah boleh pergi dah tu. Tapi dia duk buat pembinaan apa dah. Okey. Kemudian amalan apa tuan-tuan nak buat di Masjid Haram? Pertama, tawaf sunat atau solat tahiyat al-masjid. Ataupun tuan-tuan tak apa, tapi ikuti perkembangan perjalanan lah. Kadang sekarang ni nak buat tawaf sunat, dia tak bagi, melainkan pakai kalau orang biasa pergi umrah gitu lah kan, dia tak bagi pakai macam ni, kena pakai kain ihram, kena tipu dia sikit lah. Gitu lah, tak tipu sikit lah, tipu banyak. Gitu. Kalau tidak pun nak tawaf sunat, naik apa nama, skuter, tu boleh lah, tapi kena bayar lah 100 kot. Dia ada sewa skuter kalau nak tawaf sunat. Tak pun tawaf dalam masjid, tawaf dalam masjid kan. Ada pun tawaf tingkat atas tu, yang tu terpulang. Okey. Ada pun tahiyatul masjid pun boleh. Lepas tu niat itikaf dalam masjid, membaca Quran. Kita kena ada satu target, ada satu KPI. Aku pi Mekah dengan Madinah ni nak habis khatam Quran. Kita ada macam tu. Kalau tidak kita duk main-main gitu lah. Kalau kita ada target kan, orang target lagi, tapi di Madinah tak lama, lebih kurang 5 hari gitu lah. Tapi antara sepanjang-panjang 30 hari, 40 hari ni, aku nak khatam sekali Quran. Baru kita ada aktiviti nak buat, baru ada amalan. Tidak kita jadi pening lah. Tu yang balik semayang, dia nak tawaf sunat, payah, dia tawaf kedai, wah kedai. Pergi kosong, balik 2 beg. Pergi kosong, balik 2 beg. Tu yang beg beranak tu. Itu. Baca Quran, zikir, ada dia punya target dah lah. Macam orang buat satu benda, apa aku punya KPI untuk dapat. Dia buat lah. Selawat tu Nabi, berapa, sepanjang aku duduk 30 hari ni, berapa ribu dapat. Contoh. Lah ni kan ada tu, digital. Pegang tu lah. Berzikir, jauhi perbuatan makruh dan lara. Dia bubuh gambar rokok, dia palam. Bukan saya buat slide ni tak. Ni tabung haji buat. So siapa isap rokok, maka tabung haji. Tapi supplier dia ada je tuan. Ada je. Tuan-tuan nak orang isap rokok nak apa ni, kretek ke apa, ada je. Jadi kalau boleh, bukan kalau boleh, bagi boleh. Kalau kita boleh boycott McD, KFC, tu benda makan. Benda makan ni tak ada apa sangat kan. Rokok dia lagi banyak supplier dia ke Yahudi. Kan? Aku cerita rokok ni aku tak tahan ni. Kalau di masjid dia keluar pelan-pelan, pintu belakang, start motor balik. Tapi kena cerita tuan. Tidak, Allah Ta'ala tanya saya pada akhirat. Kalau boleh kita berhenti lah. Tak mau dah. Lepas balik Mekah ni, berhenti terus. Contoh 40 hari aku duduk kat Mekah ni, aku nak berhenti lah, tak mau dah. Kena ada azam gitu. Okey, balik dia berhenti seminggu ya. Lepas tu 4 kotak sehari contoh. Kena ada azam gitu. Kita kena fikir macam ni. Kalau McD tu dia boleh bagi sumbangan kepada Yahudi, dia rokok lagi banyak. Rokok bilion tu. Pasal tak ada orang. McD ni kadang kita pun tak pergi kan. Bukan pasal boykot pun. Boykot tu satu hal. Kita pun mahal. Seketul ayam pun sampai berapa ringgit. Pergi ke jalan tu ya, ayam RM1.50 tu. Muntah makan. Itu.
Lagipun kita nak pergi macam tadi nak scroll satu hal. Kita pun tak pergi. Tapi rokok ni tengah malam pun dia bangkit kan. Ketuk pintu. Apa oi? Tokek kedai. Buka pintu ya. Nak rokok kata. Tak contoh. So berhenti ya. Makruh. Makruh laros, makruh haram apa semua buat tuan ha. Aduh. Berhenti dah Ustaz lepas sebut rokok ni. Okey. Baik, saudaraku. Dah sungguh. Kalau tanya muslimat depa sokong. Sokong tak? Hampa tak sokong langsung nanti cakap ni. Oh, penat betul. Okay. Tapi ada ya supplier dah. Tak berhenti dah. Azam ni. Oh, dapat pergi Mekah aku nak berhenti rokok ni. Tak dapat. Rokok juga. Baik, sejarah kewujudan air Zam-Zam sinonim dengan sejarah Hajar dan puteranya. Macam yang saya sebut tadi lah. Di sebuah lembah yang gersang tiada berpenghuni, wadi. Hajar berlari-lari ke Bukit Safa, Bukit Marwah cari air apabila puteranya menangis kerana kepanasan dan dahaga. Setelah berlautan ulang-alik sebanyak 7 kali, bila mendapati air sedang terpancar berhampiran puteranya Ismail. Hajar membina kepungan Tazam-Zam agar air itu tidak melimpah. Kepung. Itu. Bersempena dengan peristiwa itu terdapat tempat keluar air itu dinamakan Telaga Zam-Zam. Dia Baitullah, kalau sini Kaabah ada tepi tu je. Di bawah tu. Dulu boleh turun. Dulu dia buat, dulu lama tu 90-an tu, boleh turun. Ada telaga dia, boleh nampak telaga dia. Sekarang tak boleh tak, dia tutup untuk buat dataran. Tapi air Zam-Zam tu masih di tempat yang sama. Cuma dia pipe. Tuan-tuan bayang 1400 tahun tak pernah kering walau sehari. Sampai hari ni. Kalau zaman Ibrahim dulu, Ismail dulu dia terkambuh apa ya, laman ribu-ribu tahun. Tapi kita ambil sejak kelahiran Nabi, proses menggali semula pada zaman Abdul Muttalib, sampai hari ni tak pernah kering. Bayang macam mana punya hebat dia. Dia buat kajian dia. Dia bawa ke Belanda tak silap. Air Zam-Zam ni dicek di makmal apa, bahawa antara banyak-banyak air yang dibawa, air Zam-Zam yang paling terbaik lah. Dia punya enzim dia macam-macam lah. Molekul dia pada. Tapi kita kena faham bahawa air Zam-Zam bukan bagi kita sihat. Yang bagi kita adalah Allah SWT. Okey. Baik. Orang pergi Mekah dia bawa balik yang ni lah. Tapi kadang-kadang Arab tak bawa balik. Dia Sungai Nil lagi hebat dia kata. Kalau di India tu memang dia dululah, sekarang saya tak tahu. Dia memang tak pergi bawa balik pun. Pasal Sungai Ganga tu bagi dia sungai yang mulia. Padahal ayak dia tu paling kotor dalam dunia. Sungai Ganges ni antara sungai yang paling kotor air dia di dunia. Tu Sungai Ganges. Situ ada satu rencana saya tengok dalam TV tu. Depa buang mayat semua itu. Mayat-mayat yang tak boleh bakar, tak ada duit nak dibakar, dia tahu itu. Terapung-rapung. Dan punggung mayat tu pun nampak. Dah ada lebam-lebam. Macam mana dia kata elok? Tu dia kata persamaan Islam dengan Hindu ni lebih kurang. Kerana orang Islam ada air Zam-Zam, India dia ada air Ganges. Mana tak sama, banyak beza dia. Baik, niat adab minum dia, niat untuk kebaikan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Daruqutni daripada Ibn Abbas, juga diriwayatkan oleh Ahmad daripada Jabir. Rasulullah SAW berkata, ma'uz Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu mengikut apa yang diarahkan ketika minum. Kita minta sihat dah insya-Allah. Kan? Tapi kalau sihat bukan air Zam-Zam, tapi yang menyihatkan adalah Allah SWT. Itu saja. Depa mari sini, depa buat kajian, ambil air Zam-Zam, bubuh apa tu yang lampu Kalimantan ni. Dia boleh terang air Zam-Zam. Yang kedua ni air gau. Air gau dan juga air yang lain yang diambil daripada bawah tanah. Air gau dengan Ganges pun tak boleh cadel. Tak usah cadel air Zam-Zam. Air gau ni ambil daripada bawah ni. Gau ni. Di satu tempat gau di Pahang. Ada pondok, dia korek-korek, keluar air ni. So proses, panggil apa semua, bersih. Tu yang dia jual sampai hari ni gau.
Satu lagi dekat Greek, mak tafiz apa. Itu saya pergi tengok. Memang ada. Tapi belum proses jual lagi. Pun korek daripada doktor apa tu. Selalu dia ceramah. Dia punya mak tafiz dia. Pun ada ayat macam ni. Tu saya pergi jauh. Tu pun ada tu. Dekat nak pergi kamera Highland tu. Dia berisi yang pula naik tu. Tepat tepi dia tu. Ada ayat dia. Dulu sikit. Dulu masa saya awal-awal dulu. Allah. Baik dia sikit. Nak tadah satu tong. Jenam lengung. Saya pergi pukul 4 kan 4:30 pagi nak tengok. Rupanya dah berlambak kereta. Duk tadah tu. Pasal dia kata bagus. Ada tu pakcik minum. Cek jantung dia. Sihat. Jantung okey. Tu yang ramai pakai tu. Kamu ada yang pergi 4 pagi. Tadah. Rimau jilat ni. Weh. Contoh tu. Gamak aku. Kata bila aku nak tadah ni. Tapi dapatlah tadah sikit. Tapi memang clear. Okay. Sekarang ni tak ada pun. Tak ada orang. Tapi banyak dah pipe dia. Dan ayat dia pun memang banyak keluar dah. Tapi orang tak tadah dah. Kurang-kurang. Pasal dia berkata ayat kencing orang asli. Okey. Takkan orang asli kencing banyak tu. Apa-apa. Okey. Baik. Ada minum air Zam-Zam. Satu minum dalam keadaan tenang. Dengan 3 kali nafas. Iaitu dengan 3 kali teguk. Satu. Tapi yalah. Kalau kita pergi sana. Banyaklah boleh minum. Kalau kita pergi ziarah orang haji. Cawan pendek tu. Tak dan teguk. Habis dah. Kan? Kalau kita pergi sana memang. Wanggak betul ya tuan. Tapi minum. Minum. Lepas tu menghadap ke arah kiblat. Baca bismillah. Menggunakan tangan kanan. Baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Kita pakai ramai tak apa. Nas'aluka. Tapi kita seorang minum pakai seorang lah. As'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang luas dan kesembuhan daripada segala penyakit. Masa tu apa yang kita sakit apa? Minta lah. InsyaAllah. Sakit-sakit lutut. Buah air Zam-Zam. Lap. Mudah-mudahan insyaAllah. Mudah-mudahan. Tapi baik kita, sihat kita, bukan kerana air Zam-Zam. Allah Ta'ala bagi. Rasulullah SAW pernah minum air Zam-Zam secara berdiri dan pernah dia duduk. Okay? Maksudnya, ada ketika dia ambil, dulu dia tak ada macam kita ni. Ada, dan masjid tu ada tong-tong-tong. Dulu dia ambil itu, dia minum. Ada ketika dia duduk. Jadi bermakna, ada ketika Nabi ni dia larang duduk. Larang berdiri. Tapi ada ketika dia minum berdiri. Tapi ada ketika dia duduk. Tapi ada ketika dia larang minum berdiri. Okay. Jadi ada dua benda yang bertembung. Satu dia larang berdiri. Satu dia minum. Nak tunjuk, kalau ada tempat duduk, duduk. Kalau tak ada tempat duduk, kita pergi kenduri tu penuh tempat duduk. Tapi kita nak minum banyak dah. Maka boleh minum. Tapi larangan Nabi bukan haram lah. Makruh je. Okay. Kalau kita pergi tempat kenduri tu, buah ayak, tempat kita habis orang ambil lah. Kita pun cari tak ada, minum ya. Berdiri tak apa. Daripada kita cari, tepi longkang tu ada. Duduk tepi longkang, tak payah. Berdiri je. Sama juga minum kok betul. Kita minum kok betul kan? Betul. Betul kan? Ada ketika Nabi memang minum kok ghirbah, kok betul ni. Tapi ada ketika dia tak bagi. Jadi macam mana nak gabung dia? Ada cawan, pakai cawan. Tak ada cawan, baru langgap. Bukan botol, contohnya labu sayung. Gitu. Okay? Boleh. Kalau ada cawan. Kalau kita pergi kedai rumah kenduri tu, dia tak bercawan. Semua botol air ya. Tak ada cawan. Kami tak minum pakai cawan. Kami pakai botol ya. Okey. Buka Tapi 3 kali nampak minum sikit. Dah. Jangan minum koruk. Nampak ayat turun ni. Okay. Alright. Minum sikit dah. Right. Kemudian kelebihan air Zam-Zam dengan izin Allah boleh menyembuhkan penyakit, tidak akan kering sehingga kiamat, mengenyangkan dan menambah kekuatan tubuh badan peminumnya. Air yang telah digunakan untuk membasuh hati atau jantung Rasulullah. Waktu dia 5 tahun dibasuh sekali, dan waktu dia nak Isra' Mi'raj dibaca sekali. 5 tahun dulu dia masa dia duduk dengan Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah menyusu dia.
di perkampungan Bani Sa'ad. 2 tahun dia tangkap kontrak dengan Aminah. Perempuan-perempuan Bani Sa'ad ni, dia ada waktu dia pernah ambil upah menyusu dulu. Dia ada waktu dia, mereka akan pergi ke Mekah untuk cari budak-budak yang siapa nak menyusu. Siapa keluarga nak menyusu, silakan bagi, banyaklah upah. Jadi Halimah ni dengan geng-geng dia, perempuan-perempuan Bani Sa'ad ni, mereka ni duduk jauh, duduk ni di ulu. Jadi itu satu pendapatan dia. Pergilah. Masa dia pergi ni, masa Halimah pergi naik unta tu pun slow berjalan. Kawan-kawan dia semua habis bawa. Dia bawa anak kecil dengan suami dia. Anak kecil dia nak menyusu pun tak ada susu Halimah ni, tak ada. Punya susah dia. Tapi berjalan jugalah, menangis anak dia. Nak menyusu tak ada, pergi. Sampai kat Mekah, perempuan-perempuan kawan dia ni semua dapat anak dah untuk menyusu. Dia yang tak dapat lagi. Tapi ceritanya, takdir memang Allah Ta'ala nak bagi kat dia, adalah offer, hampir cari seorang. Ada budak seorang nama sana. Dia pergi rumah Aminah. Dia kata, kami ni. Aminah kata, tak apa. Ambil lah, tapi aku duit tak ada. Aku tak ada nak bagi upah. Tak apa, pergi je. Dia ambil. Masa dia balik, jadi perempuan-perempuan lain tu, dia pas cabut dulu. Dia dah dapat anak masing-masing, cabut lah. Tinggallah Halimah ni. Seorang-seorang dia dengan suami kan, anak kecil. Tak apalah, pergilah dulu. Jauh dia pergi. Jadi dia ambil lah Muhammad ni. Masa naik unta tu jadi kuat. Ayak susu dia pun masa tu mengalir dengan penuh. Dan boleh potong rombongan perempuan yang pergi dulu ni. Bye-bye. Gitu. Cerita dia. Itu cerita berlaku. Sampai kampung dia Bani Sa'ad, ulu. Kampung tanpa wayar. Ada tiang je, wayar tak ada. Itu semua janji tipu mereka. Contoh itulah. Sampai duduk. Kampung dia tu, pokok-pokok ni, kambing ni, jalan pun belaga lutut, kerekak. Pokok pun tak hidup. Tapi bila bawa Muhammad ni, Allahu Rabbi. Ada satu riwayat kata satu kampung. Ada riwayat kata dia saja. Apa menyusu susu kambing tu, berlepah. Pokok ni, durian ni D24, musangking semua berbuah. Blackstone, black apa semua. Serta itu. Sayang dia. Ini manusia budak hebat ni. 2 tahun tamat kontrak. Habis. Pergi hantar balik. Dia kata aku nak sambung boleh. Aminah kata tak apa. Dia sambung tu. Dia bawa balik 5 tahun. Sampai 5 tahun. Masa 5 tahun itulah di belah dada. Dia duduk kawan dengan anak Halimah. Dia sayang Muhammad ni daripada anak dia lagi. Tapi bila dah belah dada gitu, anak budak-budak dia tengok, apa benda ni? Malaikat turun. Lari. Balik ceritakan mak dia. Ibu, ni Muhammad ni apa benda tak tahu. Bila Rasulullah balik, muka pucat. Yalah, dah operate kan? Potong. Hang kena sampuk hantu ni. Kena sampuk hantu kata Halimah. Bawa lah balik, hantar balik ke mak dia Aminah. Bagi ya. Dia kata aku tak mau belah dah. Pasal anak hang ni tak tahulah. Anak aku bagi tahu ada mana-mana makhluk mari belah dada dia. Aku ingat kena sampuk hantu kot. Kata Aminah, hang jangan cakap gitu. Masa aku bersalin, keluar cahaya menerangi sampai Syam tu. Dia cakap itu. Halimah pun baliklah. Sejak itu tak bertemu sampai tahun ke-9 Hijrah baru jumpa balik. Halimah tu habis dah, meninggal dah. Tapi keluarga-keluarga dia. Itu hebatnya cerita tentang kehebatan baginda SAW. Tapi pasal apa orang Arab begitu nak bahasa dia. Sebab tu Nabi SAW dia bercakap bahasa baku, bahasa Quran tu. Bukan cakap kampung ni. Ayo, ayah, ano. Dia cakap air. Dia bahasa dia. Itu hasil didikan Halimah bercakap bahasa Arab yang fusahah, yang hebat. Sebab tu Nabi dia cakap, tu tengok adik dia cakap. Kita dah sampai sini, ayo, dah jadi gitu lah. Tu tambah bahasa SMS, short message apa kan. OTW, binatang apa OTW ni. Tulis gitu, kita baca kan. Dia hantar, kemana? Itu yang silap. Anak tanya ayah okey lah. Tersilap tulis
tangan besar, tulis KO. Tak. Anak dapat mesej, telefon, kalung, ayah KO. Dia nak, jom kita balik. Balik semua anak kata ayah KO. Balik ayah sampai ayah mana? Ayah pergi makan kenduri. Kata KO, dia silap tulis tu, aku tulis okey lah. Gitu. Macam tu lah dia. Allah Rabbi. Tu hati-hatilah baca dia, kerana pelik. Okey, kemudian menyempurnakan tujuan hasrat peminum, kelebihan dari segi saintifik lah. Okey, ni kelebihan dia. Boleh bacalah, khairun ma'in ala wajhi ardi. Sebaik-baik air di permukaan bumi, air Zam-Zam. Padanya ada makanan dan menyegarkan dan penawar dan sebagainya. Okey, ini dia punya Masjid Haram. Tuan-tuan nak pergi nanti daripada Mekah ke Arafah. Lepas tu pergi Wukuf dulu. Lepas tu bermalam di Zulifah, pergi Mina melontar. Lepas tu balik kota Mekah. Itu proses perjalanan dia lah. Pergi dulu, duduk Wukuf, 9, 8 balik, Muzdalifah, duduk 10, pergi melontar, balik. Itu saja. Lepas tu balik ke Mekah, tawaf, sa'i. Sebenarnya sekejap ya haji ni tuan. Sekejap ya. Betul-betul 5 hari ya. 5-6 hari, okey. 8 betul lah. 9 wukuf, 10 melontar. Ada sekali, 10 bermalam di Muzdalifah, sekali dengan melontar di Jamratul Aqabah untuk tahlul awal. 11, 12, 13. Habislah kawasan tu. Lepas tu nak tawaf dengan sa'i lagi. Lebih kurang dalam 7 hari, 8 hari ya. Tapi ceritanya dekat 2 jam. Dah 11.30 lah. Letak kita. Saja beritahu 11.30. Saja beritahu ya. Okey. Okey kan. Baik. Cerita dia gitu. Lepas tu tak ada baca apa-apa. Pakai tenaga. Berulang alik, melontar dan sebagainya. Okey. Kemudian kawasan Masjid Haram, laisa alaikum junahun. Okey, kemudian Masjid Haram, ni kawasan dia pada Arafah, tempat berwukuf pada 9 Zulhijjah. Arafah ada 2 makna, satu mengetahui, satu pertemuan. Arafah ni pada kalimah Arafah. Okey, ta'rifunahum, ta'rifun ni mengetahui. Dan pertemuan. Arafah ni pertemuan, pengenalan. Adam dengan Hawa dululah. Hari ni kita piduk itulah. Kemudian tempat wukuf Nabi SAW, Jabal Rahmah. Ini haji dia yang terakhir, haji yang pertama dan haji yang terakhir. Kemudian dari segi geografinya, keluasan 13 km, dia tulis pilih, kita pun tak suka pun. Kita tahu pergi duduk dalam kemah je. Alright. Tapi saja dia suka 13 km persegi luas lah. Kemudian jarak jauh dia daripada Mekah 21.9 km. 22 km lah. Yang ni tak boleh jalan kaki tuan. Jalan kaki habis lah. Ni naik bas. Naik bas pergi awal, 8 Zulhijjah tolak lah supaya tak ada jam, tak ada apa lah. Okey. Itu nanti di sana nanti. Kemudian kawasan Mina, Masy'arin Muzdalifah, tempat mabit bermalam Muzdalifah, 10 Zulhijjah dan tetap di antara Arafah dan Mina. Daripada Arafah 8 km. Ada juga orang yang pergi di awal ni, dia berjalan. Ada juga. Yang tuan-tuan pergi atau uji ni, dia manusia ni macam-macam. Dia pergi di awal umrah dia pergi sendiri, dia ambil visa apa semua-semua, dia ambil tiket dia pergi sendiri. Hotel pun dia pandai-pandai lah. Tapi tuan tak boleh buat gitu. Kalau pergi macam tu, pergi hotel penuh, dah bawa beg, pergi sini pula penuh, pergi sini pula. Bila nak ukurnya, duk tukar tak. Ini pergi dengan tabung haji, dia urus semua, selesai. Kalau orang berminat di awal boleh, dia kena buat sendiri lah. Boleh tak boleh soalan. Tapi maksudnya kalau orang tu pergi umrah di awal boleh. Dia buat sendiri, dia pergi ambil visa, dia pergi umrah. Betul ni nak terbang sendiri, dia pergi check in hotel sendiri atau dia booking online siap-siap dari sini. Macam-macam dah ni. Semua main ni je tuan. Duduk di Malaysia, booking hotel Mekah. Akan ni lah. Dia duduk sini. Allah. Dulu mana mau gitu. Angkat telefon baru boleh. Hello. Rupanya putih tali lah. Okay. Itu macam-macam buat. Kalau tuan-tuan pergi tabung haji, tak masalah apa. Tempat berkumpul bermalam di hari Tasyrik, iaitu melontar lah 11, 12, 13. Daripada Mekah 7 km, jarak antara jamrah ke jamrah 500 meter. Satu jamrah ke jamrah tu 500 meter. 500 ni boleh tahan juga. Ula ke Wusta 500. Wusta ke Aqabah, ke Kubrah 500 meter. 500 ni boleh tahan juga lah. Okay. Lepas tu ada 3-4 tingkat lah. Kan? 3-4 tingkat. Bawah boleh, atas boleh, mana-mana lah.
Kemudian purata keluasan Mina anggarannya 7.8 km. Okey. Mina terbagi 3. Mu'aisim. Mu'aisim 3 lah. Okey. Nanti nak duduk di kemah Mu'aisim ni akan lalu terowong Mu'aisim ni. Okey. Adat-adat di Mekah menyadari perjalanan haji adalah ibadat. Tuan-tuan, apa-apa berlaku pun kita kena terimalah hakikat dia. Kena terima hakikat dia. Kadang-kadang macam-macam kita pun payah nak cakap. Tapi macam itulah. Kena terima perjalanan. Perjalanan kita bukan macam nak pergi makan angin apa, nak pergi buat ibadat lah. Betul. Lepas tu bersabar dan redha. Ni pun satu hal jugalah. Naik lift balik Jumaat tu Allah ramai tuan. So kena kadang macam ni. Macam disebut tu Haji tadi lah. Cerai berai pun ada. Bila tak sabar. Dia nak duduk sekali dengan suami isteri. Mana boleh. Bayang banyak tu. Jadi mana nak pergi, nak duduk suami isteri, kena pergi yang ratus ribu lah. Tu saja. Pergi tabung haji, 33,000 duduk asing lah. Isteri sana. Tak apa dah ada handphone ni. Aku ada nak jumpa bawah. Dah. Itu je. Kalau kita nak pergi duduk berdua, kena pergi yang 100,000 ke atas. 150. Paling mahal 197 setakat yang saya tahu lah. 197. Buahlah 200,000. Itu kalau nak pergi betul lah. Itu kita berak pun ada tukang basuh. Contoh itu lah. Okey. Itu paling mahal lah. Itu boleh duduk 2 bilik. Kalau lain pada itu tak boleh. Lepas tu nak masuk bilik isteri dah, nak jumpa isteri dah. Mana boleh. Itu kasar perempuan. Telefon je lah. Okey, import ni. Gitu. Pergi sana. La ilaha illallah. Baik, kebergantungan sepenuh dengan Allah Ta'ala. Minta sebelum pergi itu kan. Bagi mudah urusan. Menyadari diri sebagai tetamu Allah. Tetamu ni, tetamu Allah. Duyufur Rahman. Qana'ah dan syukur. Qana'ah ni, alhamdulillah lah. Okey. Dan syukur. Menunjukkan akhlak yang mulia. Yang ni pun, itu pun, tu yang banyak disentuh. Tak apa, susah tu memang susah lah. Yalah, kadang kadang orang ramai. Bukan kita seorang, orang ramai. Nak naik lift, Allah Rabbi, tahu je lah. Tapi sabarlah. Hak muda-muda tu bagi je pakcik ni naik dulu. Bagi je. Tak apa, pakcik naik dulu. Dia duduk itu sampai malam. Pakcik naik dulu. Pakcik naik dulu. Naik lift pun bergaduh, semua bergaduh. Okey, tak apa. Ni dah. Perbanyakkan ibadat ni pun makan karaoke tu. 90-an dulu kan. Awal 2000 Allah. Ni karaoke ni. So kita cakap sabar. Gitu. Tu yang dia balik. Apa saya payah kurus ni? Sabar. Dah. Tepakan. Buah minyak, buah toge, buah ayam. Tambang kiat. Dah. Kita tambang kiat. Ikan tambang yang masih. Makan. Sabar. Okey. Baik. Perbanyakkan ibadat seperti tawah, baca Quran. Macam tadilah. Etika, berdoa, taubat dan beristighfar. Elakkan sikap sombong dan takbur. Ni pun payah juga cakap. Tapi macam tu lah tuan. Okey. Kadang-kadang sekali. Lama lah saya. Di Muzdalifah ni cabaran dia hebat jugalah. Kadang kemah-kemah biasa lah, mana ada. Tuan-tuan nak pergi sedap kena pergi yang ratus ribu lah. Tapi kalau pergi yang biasa-biasa ni yang apa dipanggil tu, muasasah, memang susah lah. Begitu. Bukanlah susah macam mana pun. Tidur bawah pun dia lapik macam-macam, bukan tidur atas akak kayu berengkak gitu dah, leboh dengan aircon pun ada lah, elok lah. Elok banyak. Tapi bawah lah tu je lah. Ramai 30 orang, 60 orang satu kemah. Padahal lah biasa yang tu. Gitu. Tapi kalau nak pergi yang smart-smartnya, sedap-sedap tidur atas sofa, atas apa? Tadi 100,000 lebih. Baru boleh 150, 100 lebih. Tu okey lah. Itu boleh, sofa dia boleh lipat. Kalau ambil bawa balik kok jamban pun dia tak marah. Ikut boleh. Banyak mahal. Gitu. Tapi cerita dia gitu. Kalau tuan-tuan daftar 197,000, kapal terbang main ambil depan rumah. Kata itu.
Ceritanya macam tu. Tapi kalau pergi macam ni apa? Jadi apa, ada satu pakej umrah ni, pakej haji ni lambat. Tak apalah, yang petugas ni jenuh lah, nak ceramah kan, nak bagi dia bagi jemaah ni taklah jemu apa, dia pun tak larat ceramah 2 jam keluar lidah pakat ni. Jadi jemaah kata apa, penipu punya syarikat. Bukan dia tipu, dah bah ni Arab bawa, bukan kita. Dia pun buka west petugas kan, lu buka batu api pada ni berapa ribu, kami bayar dekat 50,000. 50,000 pelambat, kami 10,000, okey kau lambat. Mah tak terbakar ke ihram dia. Tu batu api serta dulu. Diam sudahlah. Dia mai bagi api lagi, terbakar ke ihram. Okey. Elakkan pertengkaran dan menyakitkan orang lain. Okey. Dia orang lain tak, dia satu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan isap rokok, jangan isap dalam bilik. Ada orang dalam bilik tu tak isap rokok. Dia kalau tuan-tuan nak isap juga, turun di lobi kan mana-mana. So jangan isap dalam bilik tu. Ada orang tak boleh. Itu. Aircon pun satu masalah juga. Nak kata saya lah. Dia ni tak tahan sejuk. Dia ni panas. Weh, panas ni. Tak. Weh, sejuk ni. Tak. Weh, panas ni. Tak. Bercampur aircon berserak. Dia susah. Tak buka panas juga. Buka sejuk pula. Tu pandai-pandai lah. Tuan-tuan duduk dalam bilik tu, buatlah apa-apa pun. Menjauhi percakapan dan perbuatan yang keji dan berunsur lucah. Cerita merapu ni berhentilah. Elakkan suka mengadu domba dan menyebar khabar angin. Cerita tak tahu lagi, dia dah ceritakan benda tu. Saya ingat tak ada, insyaAllah mudah-mudahan. Okay, sejarah Madinah, ni habis tu. Ini makam Rasulullah. Nabi kata, aku telah bermimpi bahawa sesungguhnya aku berhijrah di kota Mekah menuju ke tempat ada pohon kurma padanya. Lalu aku mengira tempat itu adalah Al-Yamamah ataupun Hajar, akan tapi ianya sebenarnya adalah Yathrib. Tapi sebelum Nabi pergi ke sini, dia dah transit masa Isra Mi'raj. Dia dah transit. Dia ada 3 tempat dia transit. Dia terbang dengan borak tu, dia berhenti ke apa ke nama Madinah, dia tak panggil tu. Allah, tadi ingatlah lupa. Dia berhenti situ. Ini Yathrib ni, tapi hari tu dia nama apa? Lepas tu dia terus ke Tusaina, tempat Nabi Musa terima wahyu, dan ke Baitul Laham, tempat lahir Nabi Isa. So 3 tempat lah. Jadi dibawa dah siap Nabi ke tempat ini. Okay. Lepas tu baru dia arahkan hijrah lepas pada tu. Okay, sejarah Madinah. Yathrib adalah nama lama bagi Madinah, bersempena dengan nama pertama menjejakkan kaki ke situ, iaitu Yathrib Ibnu Ubay bin Iwad. Beliau keturunan Nabi Nuh AS daripada anaknya Sam bin Nuh. Okay, sebab itu bangsa Amalik telah membuka penempatan dan ladang serta kebun sehinggalah bumi Yathrib terkenal hasil pertanian dan sebagainya lah. Kalau nak beli kurma di Madinah ni, banyak orang beli kurma di Madinah ni. Kurma ni lebih sikit lagi dah. Kalau pergi Madinah, kalau pergi umrah, dia ada bawa ke ladang kurma dia. Itu. Bawa itu, dia jual macam-macam lah. Macam-macam jenis kurma ada. Macam derayan juga lah. Dia pun tahu dah, haji. Orang kalau orang pergi umrah kan, kurma Nabi. Dia pun beli kurma. Saya buat tea stable dulu. Bakal beli. Saya tak beli kurma. Saya beli buah tin. Buah tin yang kena. Ustaz tak beli kurma ke tak? Saya beli buah tin. Tak beli? Tak beli. Saya beli buah kurma, kata jemaah. Apa hebat dia buah tin? Buah tin ni boleh hilang penyakit gout dan mencernakan buah pinggang. Turun pergi beli buah tin tu. Kerana itu. Tapi memang betul lah. Dia boleh, orang ada gout, try makan buah tin. Bukan buah dalam tin. Buah dalam tin tu buah itu. Buah tin yang ada paket siap lah. Ada kadang dia jual, buka ni daripada Turki pada Turki dia besar-besar sikit. Kat sini pada saya kat Taiping ada kot, cakap jerin. Dia tanam hidup. Okey. Mencernakan buah pinggang, dan bagi orang yang go out, dia akan go in balik insya-Allah.
Tapi kalau dia go out teruk lagi, bukan pasal buah tin, itu dia tak bantang. Itu saja. Okay, bangsa Yahudi merupakan majoriti Yathrib, penduduk majoriti Yathrib dan pemegang kuasa ekonomi yang terdiri daripada 3 puak. Ni Qainuqa, Bani Nadir dan Quraizah. Bani Nadir yang Bani Quraizah ni yang paling besar, lepas tu Bani Qainuqa yang paling besar, Quraizah dan paling kecil Bani Nadir. Tiga-tiga ni Nabi bagi kalah dalam peperangan Bani Qainuqa dan peperangan Bani Nadir dan peperangan Bani Quraizah. 3 habis. Banyak songeh 3 bangsa ni. Depa kalah, dia pergi jumpa musyrikin, pakat dengan musyrikin. Mai kita duduk sekali, kita serang Muhammad. Perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Tu panggil dia punya jahat. Dia nak lawan tak boleh, dia dah kalah dengan Nabi. Dia pergi jumpa Abu Sufyan, Pak Mentua Nabi sebelum masuk Islam. Mai kita duduk sekali, kita pakat sekali, kita serang Madinah. Setuju? Tu dapat 10,000 tentera. Tentera Ahzab lagi. Oh, cukup jahat Yahudi ni. Tapi dia jadi mastermind dia. Dia bukan hantar orang dia sangat. Dia kerah Abu Sufyan, ambil kabilah-kabilah hang. Dia hantar sikit je. Tapi dia mastermind dia Yahudi. Pergi perang dengan Nabi dan perang Ahzab ataupun perang Khandaq yang korek parik. Tuan-tuan pergi Masjid 7, dia ada nanti. Okey, itu Yahudi. Bangsa Arab pula terdiri daripada kabilah Aus dengan Khazraj daripada Muqaddas. Okey, mereka sentiasa berselingkah. Ini pun masalah panjang cerita dia. Okey, Madinah ada sebahagian daripada tanah haram juga. Ini Masjid Quba, masjid pertama yang dibina di Madinah bila Nabi sampai dalam peristiwa Hijratul Rasul. Okey, dibina pada 8 Rabiul Awal. Nabi duduk 14 hari, Nabi duduk 4 hari, lepas tu dia bertolak ke Mekah, dia sampai 12 Rabiul Awal. Ke Madinah, Yathrib lah. Ini jauh juga ni jarak dia. Dia sampai Madinah 12 Rabiul Awal. Okey, Rasulullah tiba di perkampungan Quba dengan perjalanan hijrah daripada Mekah. Baginda tinggal selama 4 hari di rumah bersama Amr bin Auf, di rumah Kasum bin Hadam. Nama perempuan tapi lelaki. Pada hari pertama Rasulullah bina masjid apa sebagainya dah. Itu sejarah pertama dia. Okey, apa kelebihan dia? Ini sejarah pembinaan lebih kurang 3 kilo daripada bandar Madinah, tak jauh mana pun. Biasa umrah dia akan bawa, haji pun dia akan bawa ke sini. Apa kelebihannya? Siapa yang berwuduk di rumahnya kemudian dia pergi Masjid Quba, solat, diberi ganjaran pahala seperti menunaikan umrah. Bukan dia buat umrah, pahala dia saja. Nanti dia pergi semayang Masjid Quba, ambil tiket balik. Pergi umrah tak? Pergi semayang Masjid Quba, bukan pahala dia. Umrah kena buat juga. Okey, kemudian sejarah Masjid Nabawi, pembinaan Masjid Quba bisa mendorongkan perjalanan ke Madinah. Baginda beli sebidang tanah kepunyaan anak yatim As'ad bin Zurarah, iaitu Sahal bin Amru dan Suhail bin Amru. Lepas tu Nabi beli dengan nilai 10 dinar dulu. Lah ni mana dapat dah. Rumah kampung pun dekat juta. Tambahlah villa-villa tu kan. 1.5 juta berjuta Allah. Bukan juta rupiah. Juta ringgit. Dan dibayar oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ni orang kaya. Dia beli. Telah menolak tawaran hebah daripada penjaga tu, Asad bin Zurarah nak hebahkan tanah. Nabi tak mau. Nabi beli dan Nabi hebahkan tanah tu. Hebah ni maksudnya bagi perilah, ambil lah. Macam kita hebahkan harta kita lah sebelum kita mati. Kita bagi duit banyak. Sebelum kita mati, kita hebahkan anak-anak siap-siap. Boleh lah. Kita bagi siap. Anak dia kita ada 5. Anak angkat ada seorang. Contohnya kita bela dia kecil. Kita bagi siap-siap lah kat mereka. Seorang 100,000. Anak angkat kita bagi 200,000. Mereka tak boleh komplain. Pasal apa ayah bagi kat anak angkat ayah mahal sampai 200,000? Senang jawab dia. Duit aku punya pasal. Itu mudah dah tuan. Gitu. Kadang anak dia petikai. Kan? Dia petikai benda. Boleh bagi dia lebih. Pasal masa kita masih hidup. Dah mati, habislah. Mati sekupang pun anak angkat tak dapat. Tapi kita pasal dia jaga kita bagi kat dia lebih. Boleh, tak masalah. Dia petikai, dia yang jaga aku banyak tau. Waktu aku berak, dia lah yang basuh. Apa bukan basuh pun. Basuh bukan pakai tangan, pakai berus punggung. Luka punggung aku, kata pak dia. Dia basuh pakai tangan. Punya bagus dia. Aku bagi dia lebih. Macam cakap banyak. Okey, sejarah kiblatan ini masjid 2 kiblat lah. Disebut oleh Allah dalam ayat qad nara taqalluba sam'ati. Dia berhenti ni pasal dia suruh berhenti. Tu saja dah. Okay. Baik, kemudian
Okey, sejarah Madinah. Tuan baca dia memang seronok je. Okey, perkuburan Baqi' ni belakang Masjid Nabawi. Orang biasa pergi umrah, dia tahulah. Kadang boleh masuk sejarah tu, tapi jauh. Luas sampai. Tak pergi pun. Saya pun masuk melilau-melilau dalam tu. Balik lah. Kita tak tahu siapa dalam tu. Tapi dalam tu banyak sahabat. Aisyah pun ada dalam Baqi' ni. Tanah perkuburan Aisyah. Khadijah di Ma'la dekat Makkah. Aisyah banyak sini. Dan sahabat-sahabat banyak sini. Mereka ni bukan jenis tulis macam kita. Di batu nisan tu tulis nama siapa-siapa. Bila mati, dia tak tulis gitu. Kita tulis kan? Nama siapa? Mat bin Qasim. Profesor Dr. Mat bin Qasim. Mati pun tulis profesor lagi. Tuan-tuan baik. Dah mati udah tu. Malaikat tak nak tanya ambil PhD mana. Tak ada. Mati kenapa? Tahun bila? Tulis siap. Dia tak mau tu. Okey, ini sejarah Jabal Uhud. Tuan-tuan boleh pergi masjid ngaji. Senang yang ngajaknya. Pergi masjid ngaji je. Tanya ustaz tu. Okey. Jabal Uhud tu belakang tu. Tinggi-tinggi tu. Ni perang tahun ketiga Hijrah. Yang ni yang Hamzah meninggal tu. Hamzah bin Abdul Talib syahid. Yang mereka bunuh dia secara, yang bunuh oleh Wahsy. Diupah oleh Hindun dengan Abu Sufyan untuk bunuh Hamzah saja. Pasal Hamzah ni sukar nak dibunuh, sukar nak tumbang dia, melainkan curi. Kalau mengadap macam ni, Jackie Chan pun out. Itu cerita dia, punya handai dia. Jadi bunuh cara curi lah. Mati, Hindun mari belah dada ni. Punya meradang dia. Ni belum masuk Islam. Belah dada. Ambil jantung ni, sedut dengan. Tapi Tuhan campakkan rasa tak lalu nak makan. Pasal Nabi Allah Ta'ala nak jaga jasad para sahabat. Dia tinggal, sebut lagi. Orang bagi gelaran kat dia Asadullah, singa Allah Ta'ala. Kalau Umar Mukhtar, Lion of the Desert. Tuan tengok singa. Ada pernah tuan ziarah zoo, singa apa Abah Ayub? Pernah dia tanya. Masuk ya siap. Okey, hebat dia. Okey, ni Jabal Rumah yang anak panah. 50 orang duduk dalam perang Uhud. Tuan-tuan boleh naik, nak tangkap gambar boleh. Pegang anak panah, ambil contoh tu. 50 anak panah. Tapi pasal anak panah ni depa sikit kalah dengan nafsu. Tengok sahabat turun kutip kereta, depa turun lah. Tak ramai. Tak semua turun. Sahabat-sahabat ketua-ketua dia semua tak turun. Jangan turun. Jangan. Nabi dah pesan dah. Nabi memang pesan. Tapi kalah dengan nafsu, turun lah. Mohleh pun turun habis. Habis, ya Allah. Kalah dengan nafsu. Sebab tu Nabi kata, aku tak takut umat aku fakir. Aku tak takut umat aku miskin. Takut. Tapi aku bimbang umat aku diuji dengan keduniaan. Kalah. Okey, ini Masjid 7 yang lokasi perang Khandaq dan juga Ahzab.